A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih dan tahniah ya saudara Jasmi Ahmad ya, Jasni Ahmad ya, UJM lecturer. Dia orang pertama yang menyambut taubat. Lepas tu diikuti oleh selepas Jasni siapa tadi? Bukan Amare Gitasmi tadi, ada Allah taubat tak sempat baca tadi ya. Tapi ada Shinun ke siapa tadi ya, Syamsiati, Cik Akmal Musa, Jawada, Puan Zainon dari Singapura ya, Amira Saadin ya, Ratna Laili, Dani Manaf, Mun Maisma ya, ini orang yang awal ya. Harul Hazri, Nurin Nur, Waridah Kayemas ya, Hamidah Abdullah, Kefli Zul pun awal. Ni semua top 10 ya. Lepas tu masuklah Kak Syuknya, Bong Jawa pun awal ya. Tina Anas, Nur Asma Abdul ya. Puan Zainun dari Singapura terus share. Terima kasih, terus like. Please like dan share, like dan share. 127 orang nak masuk kelas, tapi share baru 33. Share kepada 10 orang lah geng kita, grup kita. Rosnah binti Juzan, terima kasih. Jamila Nurbani ya. Lepas tu Joy Salim, Malisa Lisa, Yati Setia, Takeshi Kanishiro. Ni awal ni ya. Terima kasih. Khalijah Sairan, Zaris dari tu yang awal juga ya. Amelia, Amira, Saadin ya. Siapa ni? Hi JB. Hi JB Bro J. Hi JB. Nur Hayati Bidin ya. Lepas tu Nur Asma, Bunga Merah ya. Allahumma selamat ya. Bunga Merah pun ada. Apa ni? Cacir Gold, Siti Afsakula. Kalau nama pelik-pelik tu apa salah sebut, jangan marahlah. Nik Linda Hugh, Hasna Syahri dah masuk. Nur Asma Abdul, terima kasih. Muhammad Said Ci ya. Muhammad Yuzi, Babri Hassan, Mun Maisma dah sebut tadi. Coach Amy Hamijah, terima kasih. Waalaikumsalam. Zul Gold Silver, Sri Ayu, Avena, Lady Bird move on. Ni lama tak nampak ni Lady Bird ya. Ya, saya tambah sihat lah. Marpuah Buhari ya. Zahara Muhammad Nur, Marini Jasmi ya. Lepas tu Syam Woli, Sabri Dasdas, Rosita Mustafa. Like dan share guys. Baru 85 yang share. Ina Zalina, terima kasih dah share. Terima kasih. Mun Maisma pun dah share. Wan Nuraini, tolong share. Coach Amy dah share. Terima kasih. Fauzia Ismail ya. Jawahir Ahmad Jom ya. So Aida Zurin dah ajak kawan dia. Muhammad Wan, Umi Zainab ya. Tanya pada mereka yang dapat sedekah subuh tadi ya. Kalau yang lupa boleh buat sekarang ya, walaupun dah lepas subuh, tapi insya-Allah lah Allah redha ya. Kak Nilma, Wak Long Indra, Putri Temasek ada tu dia dari Temasek, Putri Temasek. Terima kasih. Yan audio tak apa perlahan ya. Audio tak apa perlahan. Siapa yang rasa audio tak apa perlahan, cuba beritahu tak apa. Nampak macam okeynya. Let me see my volume ya. So macam rasa okey. Volume pun dah 100% ya. So should be okey. Ada orang yang tak dengar ke, yang rasa perlahan tak apa punya audio, ataupun memang tak apa cakap perlahan sikit? Yalah, masih serak-serak sikit ya. Akibat COVID hari ke-6 ni. Tapi insyaAllah dah bertambah. Syukur bertambah sihat ya. Alhamdulillah. Lepas tu Sharifah Fatimah dah ada. Fadila dah masuk. Yan audio Tok Abah perlahan. Tu yang Yan kata Tok Abah punya audio perlahan. Nur Hayati, Nazmi, Sharifah, Ifah Syari. Orang lain kalau audio Tok Abah perlahan, tolong komen. Abdul Rahman, Cik Akmal ya. Like dan share guys. Like dan share. Puan Zainun dah ya. Apa nama, dah share dengan ramai sahabat dia. Kak Nilma,
Orang Jawa Keluang okey dia kata. Dan sharing Kak Syuk kata okey. Suwarti AV jelas, audio visual jelas kata Kafrizul jelas. Perlahan dari biasa kata Muhammad Wan. Oh, perlahan dari biasa. Mungkin sebab tu apa? Cakap perlahan sedikit. Maklumlah orang yang dalam pemulihan ya. Didi Zari ya, Zainab Hassan, Nur Hati. Oh, Kelang jelas. Okey Tok Abah. Nur Hati kata terang. Ya, Bukit Sentosa jelas kata Ain Sun. Ya, Ina Zarina audio audio Tok Abah slow. Oh, betul kata Ina Zarina audio slow sikitnya. Alright. Audio okey je kata Jasni. Mungkin volume dia kuat ya, dia pakai earphone yang bagus. Suara Tok Abah macam Ramli Sharif. Betul lah tu. Doaku buat ke orang Serah. Cikgu Jinggo lama tak nampak. Waras cikgu. Cikgu Jinggo lama tak nampak cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Okey, audio clear kata Cik Akmal Musa. Ya. Didi Zari, Nur Azlina kata salam. Waalaikumsalam. Fatimah FP, Safia Abdullah 149 share. Jitera audio okey kata Jasni Ahmad ya. Ya. Arba'iyah. Salam. Waalaikumsalam. Semuanya okey kata Surati. Intan Sumaya kata okey. Nurizan Sulaiman orang Singapura ya. Adil dah, terima kasih. Salam dari Bumi Kenyalam ya. Dari Sarawak Zahara. Ya, Syamsul Yazrik Syamsir, Kak Nilma ya. So Singapura kata audio pun jelas. Oh, Cikgu Muhtanuddin perlahan dari biasa dia kata. Oh, yalah tak sekuat biasalah. Helmi Ali ya, Arba'iyah ya. Selamat pagi Tok Abah. Nur Azlina Syarif ya, Syamsul Yazrik ya, Nur Ainun Len RMH Lenggik ya, Nur Ainun ya. Linur Nur Ainun 161 dah share. Tolong like dan share. Kota Kinabalu jelas kata Siti Afsakula. Siti Afsakula kata Syafiq Suhaimi. Waalaikumsalam. Kalsum Tambah, Didi Zari ya, Intan Sumaya dah sebut. Izwan Aiman jelas dia kata tapi perlahan kata Nazmi. Jelas tapi perlahan ya. Aminah Ismail ya, Hanifah Ahmad Kamal ni Azian. Slow sikit suara Syarif kata ya. Nur Hayati Syarif, Olin Kitchen, Hafiz Ahmad, Ainsun ya. Baik. So kita hari ni 30 hari bulan 5 ya, 29 Syawal. Dah hujung-hujung Syawal mungkin hari ni ya, ataupun esok hari terakhir ya, Syawal terakhir ya. So tak apalah ya, tapi yang penting kalau orang yang belum lagi puasa 6, mungkin ni kena puasa 6 hari ni lah. Kebetulan hari Isnin ya, mungkin the last day untuk raya, tak tanya ya. Dan apa nama, mudah-mudahan hari ini yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir, selamat anniversary, selamat pengantin baru yang walimah ataupun nikah semalam, Jumaat, Sabtu atau Ahad. Selamat pengantin baru, bahagia terjana ya. Zarina Sulaiman, terima kasih. Baring Supit, alhamdulillah ya. Khatijah Harun dah share ya. Terima kasih dah share, like dan share. Terima kasih like dan share. Makan coklat Zai. Waalaikumsalam. Raub okey jelas. Jamaliah Nawawi Raub ya kata okey jelas. Carol Green, salam. Waalaikumsalam. Masya-Allah, tabarakallah. Baring Supit dah ada. Nur Rahizan, ni Azian. Muka saya cepat nombor. Terima kasih. Amin amin amin. Oji Menyut. Salam dari Paris. Bonjour. Oji Menyut ya. Oji Menyut ni saya pernah apa nama ni? Pernah berbicara ni dengan Oji Menyut ni ya. Dalam program kena Rafidah Hassan, Safia Abdullah ya. Patch Adam Story, Adi Rozi 178, sikit lagi nak dapatkan 200 orang share ya. Makan coklat Zai dah ada dah, Sadiah Yaya dah ada, Patch Adam Story tadi ya. Dari Sandakan, terima kasih Muhammad Said Cik dah ada lama tadi. Ain Zatul, Muhtanuddin ya, terima kasih cikgu. Liza Hardi, Abdul Rahim, Haji Abdul Rahim Latif, terima kasih orang Singapura. Aisyah Maksum ya, kita hari nak sambung lah ya. Kita nak sambung bahagian yang ke-6 ya, tips untuk ceria dan bahagia. Tok Abah malam tadi cari baca-baca lagi, dapat bahan yang boleh kita share lah ya. Jadi tak payah tukar tajuk lagi, tapi kita masih banyak lagi sebenarnya ya, cara untuk ceria ya. Rifah Marjan, terima kasih. Nur Asma Abdul ya. So mudah-mudahan ya. Nurana Ismail sedekah subuh kata Rifah Marjan ya.
Azharuddin Anwar, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Azman Subang, ya, dan ramailah Sarah Ismail, ya, Siti Aziza, Srita Ismail Masirah, ya. Uh, apa nama? Oh, audio slow sangat Tok Abah, kata Alam Ahmad. Oh, audio Tok Abah boleh slow, ya. Macam mana ni? Tok Abah tak buat apa-apa pun, ya. Tak ada apa-apa yang signifikan. Mungkin ada yang apa nama, yang Tok Abah tak perasan. Nanti tak akan suruh check, ya. Tapi selagi boleh dengar, not too bad lah, ya. Okay, so kita sambung. Semalam Tok Abah berhenti di apa nama, tip nombor 15, iaitu fokus pada positif relationship, fokus pada hubungan yang positif, cari kawan-kawan yang kita nampak mereka, pandang mereka, bersama mereka, kita terpanggil, teringat, terdorong untuk buat yang baik, buat kebaikan. Nampak je kawan, nampak kebaikan, cari kawan-kawan macam ini supaya kita sentiasa ceria. Cari kawan-kawan yang positif, yang bagi kita semangat, yang kita bagi kita butang-butang hijau. Hindarkan kawan-kawan yang toksik, kawan-kawan yang membunuh semangat, kawan-kawan yang buat kita lara, buat kita berfikiran negatif, buat kita tidak bersyukur. Jauh kawan yang mengumpat, mengata, membanding-bandingkan diri, sentiasa banyak komplain, tak bersyukur. Kawan-kawan macam ni boleh berkawan lah, ya. Mungkin untuk kita mendidik mereka, mendoakan mereka, tapi tak payahlah rapat dengan mereka, sebab kita akan ikut perangai orang-orang yang kita rapat. Itu antara mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kita memang berniat untuk berdakwah kepada mereka, ya. Alright, kita ada kekuatan luar biasa, tu cerita lain lah, ya. Tapi kalau kita orang biasa yang nak mencari kekuatan dari kawan-kawan, kita nak dapatkan support system, support group, kita cari kawan-kawan yang positif, yang boleh menceriakan kita, insyaAllah. Itu nombor 15. Nombor 16 malam, bukan. Nombor 16 sambung. Hari ini nombor 16, benda baru. Benda baru, oh ya, program kita hari ini dibawakan oleh seminar, ya, bukannya webinar, seminar dalam kelas pada 9 hari bulan November, 9 apa nama, 9 Jun. Kenapa saya tahu 16, ya? Jun 9, ya. 9 Jun. Tok Abah tu 16 bulan 9. Salah tu. Tok Abah lahir 16 bulan Julai, ya, tapi Jun 9, ya, kita akan buat satu seminar dalam dewan, dalam kelas lah, ya. Psikologi di tempat kerja. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful 9 pagi sampailah 4:30 petang. Seronok bagaimana nak memahami psikologi di tempat kerja, the psychology at work. Terutamanya memahami masalah hubungan dan krisis antara gender, laki-laki dan wanita, persamaan, perbezaan, dan bagaimana nak serasikan roh, bagaimana nak faham, memahami, bagaimana nak bekerjasama, macam mana nak satukan hati. Gitu. Sangat powerful, sangat important, sangat seronok. Sebenarnya dah ada orang mendaftar dah, ya. Program kita pada ialah 9 hari bulan Jun, ya. Tinggal 10 hari, ya. Jom ramai-ramai. Dan orang pertama yang mendaftar ialah Coach Amy Hamijah. Terima kasih Coach. Dan yang lain tu tak ingat siapa nama yang dah mendaftar. Tapi tak dapat maklumat terkini daripada Cikgu Nazrin yang jaga senarai tu, ya. Okey, dan program kita juga dibawakan, ni teruk seronok, ya. Semalam Tok Abah bincangan Tok Abah, ya, kita akan buat satu program, ya, sebab ramai sangat orang komplain dan orang bertanya. Orang kemarin pun Tok Abah berseminar dengan sahabat-sahabat daripada UPM, daripada College Tun Dr. Ismail, ya, tentang kesihatan mental. Bagaimana nak memperkasa kesihatan mental, ya, seronok, ya. Mereka punya program Mind to Heart, ya. Mind to Heart, sebenarnya it is heart to the mind, ya. Sebab kolbu, hati yang mengawal dan mempengaruhi minda kita. Orang putih kata mind to heart, tapi orang yang memahami psikologi Islam, dia kata it is the heart that matters most, ya. Seketul daging kalau bersih, maka satu badan akan jadi hebat. Kolbu, hati mengawal fikiran. Bukan fikiran mengawal yang lain, tapi hati dulu yang mengawal. So kalau hati bersih, pemikiran kita insya-Allah akan menjadi lebih positif. When your heart is positive, is noble, maka mata kita pun mata lebah, tengok yang baik-baik. Fikiran kita pun fikir yang baik-baik. So Tok Abah tak risau sangat kalau hati kita dah baik. That is why we must keep on working on cleansing our heart.
tolong perkasa dan bersihkan hati kita tiap-tiap hari, tiap-tiap malam sebelum tidur sampai mati. Bertaubat, 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 solat taubat, istighfar. Minta ampun tiap-tiap malam. Sebab hati itu wadah kepada semua kehebatan. Gitu. So kita akan buat satu webinar pada uh, uh, bila tu tak ingat 18 ya. 18 saya bulan Jun. Jadi kita nak bawakan program perkasa mental, how to strengthen your mental health, ya, perkasa mental untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupan. Itu yang kami buat pemerhatian. Itulah masalah yang terkini, ya. Lebih 3 juta ya remaja-remaja ada menghadapi masalah mental, ya. Dan tak ingat berapa jumlahnya, lebih 4 juta lah rakyat Malaysia yang ada masalah tekanan mental, bukannya sakit mental, masalah tekanan mental. Dan kebanyakan remaja ada masalah tekanan mental sebab terlampau taksub pada gadget. Sebabnya kajian menjelaskannya, bila kita switch off gadget kita daripada social media, banyak orang tenang. Dia stres, dia macam-macam masalah sebab terlampau sibuk dengan orang muda tak ada FB-nya. Dia Instagram-nya, Twitter-nya, dengan TikTok-nya, dengan macam-macam lah ya. Benda-benda baru yang FB dah untuk orang tua dia kan. Outdated, tak apa lah masih dengan FB-nya. Tapi di situ masih ada real-nya dan sebagainya. So bolehlah membantu, ya, boleh membantu, ya. Tok banyak kongsi di FB. Tapi dah mula dengan Telegram. So kita dah buka satu Telegram channel khas untuk webinar. Telegram channel webinar mental perkasa. Webinar mental perkasa Tok Abah di MFK. Ni untuk waiting list. So siapa yang mendaftar sekarang ni, bila join program kita pada 18 bulan 6 nanti, dapat early bird price, ya. Early bird ni tak sampai 50 pun, 49. RM49 saja. Program yang sangat penting bagaimana memperkasa kesihatan mental. Punca kesihatan mental, tanda-tanda kita ada masalah tekanan mental, ya, dan sebagainya, bagaimana memperkasa tekanan mental kita supaya jadi hebat, ya. Kita akan bagi berpuluh dan beratus tips, insya-Allah, ya. So elok masuk channel dulu, segera waiting list, dapat harga yang paling minimum. Kalau tidak, harganya tak salah RM99, mahal juga. Ya, taklah mahal mana, tapi iyalah ni lebih daripada separuh ni half price kalau masuk dalam waiting list channel. Masuk percuma lah, masuklah waiting list channel, ya. Ada link kat atas tu, ada link kat atas, ya. So insyaallah. Dan program kita dibawakan oleh kita punya Excel Plus, ya. Excel Plus, ya. Excel Plus ni ialah makanan tambalan untuk anak-anak, perasa coklat yang sangat sedap. Ada vitamin C, susu awal lembu, ada buah korma, ya. Lepas tu ada DHA, skim milk dan biji teratai, ya. Dia punya mascot pun Didi and Friends. Dan Tok Abah bukan mascot, Tok Abah sebagai orang tua. Tok Abah pun masuk kumpulan Didi and Friends juga, ya. Dalam dia punya cerita tu. Dan ini memang, ya, sebab dengan kombinasi ingredient dan aktif ingredient yang ada ni, dia akan tenang, sonok belajar. Apatah lagi mak bapak doakan di kepala mereka dengan Fatihah, ayat kursi, Alam Nasrah. Anak-anak masa belajar menghadap kiblat sambil tersenyum, ya. Mereka akan dapat belajar lama, seronok, lebih fokus, lebih faham. Lama-lama pandailah. Bukan makan ni jadi pandai segera, tak ada. Yang itu overclaim. Tetapi dia akan fokus, seronok, bertenaga, lebih mudah mencerap, seimbang otak kanan kiri, ya. Lebih tenanglah, lebih mudah mendengar nasihat. Wow, dengan asbab mak bapak pun berubah doanya, mengharamkan perkataan negatifnya, memberikan masa, sentuhan. InsyaAllah, ya. Ini sebagai dia punya pencetus perubahan keluarga. Semua ada link kat atas tu, ya. Dan ratus ribu orang, anak-anak dah dapat manfaat. Daripada anak umur 2 tahun sampai anak umur 70 tahun. Macam tu abang akan dapat manfaat. Okey. So, poin ke-16 untuk tip untuk sentiasa ceria dan bahagia, kita sambung, ya. Lakukan perkara-perkara baru yang menariklah. Do something new. Do something that has novelty. Lakukan perkara-perkara baru dalam hidup kita untuk lebih bahagia dan ceria. Yalah,
Kalau kita buat benda yang sama, makan benda yang sama, restoran yang sama, semuanya sama, ya, apa nama, anak-anak kita main toy yang sama dah berbulan-bulan, bertahun-tahun, boring tau. Dia tengoklah kejap, tapi lepas tu campaknya, ya. Tapi kalau kita sebanyak ramai mak ayah, masuk kami lah dulu, masa kami membesarkan anak, ya, atuk-atuk pun, ya, selepas anak main toy 2-3 bulan, kita simpan. Kita simpan. Yang lama dulu kita keluarkan balik. Mereka recharge balik seronok. Toy, ni dah lama tak nampak. Lepas tu 2-3 bulan kita rotate. Jadi dia nampak macam benda baru walaupun mula lama yang kita telah simpan dan keluarkan semula. Tapi dalam untuk orang dewasa ni, kita lakukan benda-benda baru. Ya, setiap benda baru yang positif ada kesan yang menceriakan. Ya, ada kadang merangsang hormon-hormon tertentu. Contoh, ya. Awak baru belajar tentang color therapy. Warna coklat membawa ketenangan. You pun coklatkan bilik tidur. Sebab di hotel-hotel yang 3, 4, 5, 6 bintang, ya. Mereka kadang bubuh seketul coklat atas apa nama pillow, atas bantal. Rupanya untuk dimakan oleh orang yang sukar untuk tidur. Orang dewasa lah. Dia makan coklat mudah tidur, ya. Kanak-kanak makan coklat susah nak tidur sebab dia extra energy. Dia melompat atas katil, ya, sepanjang malam. Budak-budak umur 2, 3, 4 tahun, 5 tahun jangan makan coklat sebelum tidur. Tapi kalau orang tua makan coklat, dia tenang, ya. Tengok warna coklat dia tenang. Terus banyak orang yang faham bilik tidur banyak warna-warna coklat, warna kayu, wood color. Make you tenang, ya. Dan warna coklat warna membawa kesihatan. Asbab, ya. Gula coklat, beras coklat, tepung coklat, ya, apa nama lagi, minuman coklat, semua ni akan membawa kesihatan sebenarnya, ya. Herba-herba yang warna coklat, mushroom warna coklat, ya. Dengan izin Allah, warna coklat membawa ketenangan. Ramai orang tenang bila bermain dengan tanah, bercocok tanam, ya, berbudi kepada tanah, mereka dapat ketenangan. Rupanya warna coklat pada tanah itu membawa mereka ketenangan. Ini kajian psikologi warna. Dia pun faham, warna biru muda, warna kasih sayang. Dia pun mula tukar, pakai baju warna biru muda, ya, light blue, ya. Semua uniform kilang-kilang Jepun di seluruh dunia, baik di Jepun ataupun di luar negara. Dia punya baju light blue, dia punya trousers ataupun kain ataupun skirt dia dark blue. Warna biru muda tanda kasih sayang, kerjasama, kooperasi, bersatu hati. Maka biru tua pula rajin, committed, sungguh-sungguh disiplin. Nampak? Jadi kita pun merangsang perubahan dengan tukar our favorite color. Nak ceria, pakai kuning. Kuning warna ceria, warna matahari. Nak tenang, aman, damai, pakai hijau. Ya, warna hijau, warna syurga, misalnya. Ulama mentafsirkannya. Dan ophthalmologist, pakar kesihatan mata, mengatakan tengok warna hijau, mata kita makin sihat. Wake up in the morning, look at the green leaves, ya. Hijau, kehijauan, pokok-pokok, mata kita akan sihat dan tenang, dan kita akan dapat kedamaian, ya. Contohlah warna kelabu, warna bijaksana dan boleh merawat sakit-sakit, ya, dengan izin Allah. Warna kelabu, grey matter. Salah satu warna kegemaran Nabi pun warna kelabu, warna abu-abu, ya, warna kelabu. So ini satu cara lah, pakai warna baru. You can change your favorite color as we grow along, as we grow older, because dia juga menandakan kematangan dan ilmu baru. Masa muda warna merah, dah tua bangka masih merah. Merah ni pantas, bersemangat, tapi tak sabar. Heaty color, mudah sentap. Ikut kajian. Warna merah menyala, cuba Google, ya. Cuba Google tabayun. Warna merah menyala ialah warna kegemaran syaitan. Check it out. Jangan terima je bulan-bulan. Check, tanya, Google, kaji, tabayun. Barulah kita belajar dan mendewasa tiap-tiap hari. Jadi kita kena faham. Ini contoh kepada buat benda baru. Pakai warna baru, cuba makan benda baru. Tak apa bila kalau kau pejabat minggu lepas, ya, boring dengan benda yang sama selalu, tak apa order apa sebab on diet untuk protein, kurangkan karbo. So tak apa ambil chicken chop. Sesekali okeylah karbo, nasi goreng ikan asin, ya.
itu favourite Tok Abah lah. Kadang tak okey, saya nak sup aje lah. Ya, sup tulang ke, sup ekor ke dengan roti untuk makan. Itu untuk mengubah selera supaya lebih ceria. Ujung-ujung ni Tok Abah dah mati apa nama? Mati akal, tanya. Okey Ikin, cadangkan apa yang Tok Abah patut makan. Yang menarik, yang sedap, yang you pun rasa benda baru yang sedap. Tok Abah nak cuba shawarma. Ha 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 ha. Pernah lah makan tu masa kat Mekah dulu. Cuba. Nak yang daging ke ayam ke campur? Campur lah. Mula-mula sebab kita tak pastikan campur. So kita makan, sedap. Ya, di luar office Tok Abah je. RM7-8 je satu serving. Ya, sedap. Tapi di kadang daging tu ada liat sikit ya. Kadang ataupun ayamnya lembut lah. So bila Tok Abah nak cuba lagi next time, second time, saya nak ayam. Saya nak daging saja. Memang yang ada agak sikit, ada panama keras sikit lah. Ya. Dan kali ketiga ayam, kali keempat ayam. Jadi tukar selera, tukar menu. Kat sebelah office Tok Abah juga ada macam-macam lah. Ada mi apa nama? Mi tariknya, ada apa nama, sambal uleknya, makanan macam geng-geng apa nama ni, sambal apa nama, ayam penyet punya geng lah ya. Sedap ya. Memang sedap lazat tu, tapi tukar selera untuk buat benda baru lah. Itu sebagai satu cara lah ya. Lepas tu Tok Abah kalau masa dah boleh tu kan, Tok Abah suka juga berurut dari masa ke masa kan, dengan SOP yang ketat dan spray sana spray sini semua ya. Seronok juga. Ni urut orang tua ni, urut yang profesional. Ya, kalau ikut dia punya rate biasa RM60 sejam. Tapi kita bagi tip lah ya. Kadang Tok Abah bagi 1 jam lebih sikit, kita bagi 100 ya. So dia seronok sangat ya. Tapi Tok Abah kadang urut sampai 2-3 jam juga. So kita pun menderma lah ya, apa yang patut ya. Tapi itulah, orang tua kan dapat urut, dia buang angin, dia lancarkan perjalanan darah ya. Maka memang terasa seronok lah orang tua. Tok Abah dulu sejak sebelum umur 55, Tok Abah tak boleh disentuh. Sebab penggeli yang sangat amat ya. So kalau orang nak urut, Tok Abah pernah Tok Abah urut masa umur 45. Ya Allah, tahaya punya menjerit sana menjerit sini. Sakit kaki, tak boleh nak jalan. So masa tu kat Kelantan kot ya. Tok Abah mengajar sakit dengan bantu minta tahu ada tak orang yang pandai urut kaki. So dia punya urut, ya Allah, Tok Abah menggeliat, menjerit sebab geli, sebab sakit. Lepas tu lepas diurut 3 hari tak boleh nak jalan. Menghingkang sebab ialah tak pernah kena urut. Umur tu masa tu dah dekat 50. So Tok Abah memang tak suka diurut. Memang pantang kena urut sebab penggeli, dan memang yalah, tak perlulah kan kita aktif ya sebelum umur 50 ya. So lepas umur 55 Tok Abah dah belajar untuk dapat tahan ya kena urut, dan dapat selesa kena urut, dan dapat pula tukang urut yang sesuai. Badan sedap, rasa seronok, ceria, happy, and looking forward. Tiap-tiap 2 minggu sekali ke dulu sebulan sekali ya. Masa PKP tak buat apa-apalah, untuk tak ada peluang. Bila dah ada kelonggaran sikit, dapatlah ya, dari masa ke masa ya, sebulan sekali dan sebagainya. Memang seronok. Memang seronok ya. Orang perempuan pergi ke spa ya. Tok Abah kat rumah ada spa sebenarnya ya. Dah adalah di dulu yang beli ya. Memang beli spa yang pakai berpeluh tu lah ya. Tapi dah ada cucu-cucu ni, memang tak ada peluang nak masuk spa. Ya, so ada kita boleh buat sambil berpeluh badan ya. Duduk situ dalam 45 minit memang berpeluh satu badan, masya-Allah, macam mandi ya, dan memang rasa lega. So buat something new. Tok Abah nak bagi contoh aja untuk merangsang kita supaya ceria dan bahagia. Lakukan satu urut badan. Ada kawan Tok Abah umurnya taklah tua mana, baru 60 ya. Dia kali pertama dia buat 65 umur dia. Apa dia buat? Skydiving. Bu Tok Abah bukan takut nak skydiving, tapi sibuk. Tahu nampak gambar dia kan? Dia dipegang oleh apa nama trainer tu. Dia pakai payung terjun daripada kapal terbang. Aduh, orang tu kata ni, ya Allah, orang tua ni, Tok Abah kata, kau sibuk nak payung terjun umur 65, kau nak terjun, ya Allah. Tok Abah bukan takut, Tok Abah sibuk.
Ya, tapi Tok Abah penggeli sebenarnya. Tok Abah menampak seorang major perempuan ya. I was in the reserve officer training unit kan, Rotu. Tok Abah orang Rotu. Jadi kawan-kawan dengan pegawai tentera lah, yang tetap pegawai tanian ya. So ada seorang wanita tu, major wanita lah ya. Dia ada wing belah kanan ke kiri. Ada wing, ya Allah, hebat perempuan ni. Dia artinya dah ada pengalaman payung terjun. Ya, ada lulus lah ya, terjun apa ni, payung terjun, ada wing ya. Dah dapat wing. So hebatnya. Tu apa, tanyalah kawan-kawan dia. Hebat perempuan ni payung terjun. Dia masa kena tolak daripada kapal terbang tu pitam. Tapi nasib baik automatik payung terjun, dia selamatlah sampai ke bawah. Dia pitam. Dia keluar je terus pitam. Tapi sebab ada automatik ya, automatic parachute, dia pun terbuka, dia selamat sampai ke bumi. Dapatlah wing. Kau jangan ketawakan orang. Ya, kau dah buat, kau berani. Ya, tu apa, berani tapi tak sempat ya. Tak sempat. Okey. Ada kawan pergi skydiving kau. Skydiving. Bukan cerita orang putih ni. Ni kawan Jawa-Jawa ni. Ya. Ada Tok Mak pun naik air balloon. Dia dengan anak-anak air balloon. Tok Abah kata, tak apa, pergilah. Naiklah air balloon. Tok Abah baring je lah. Bukannya takut. Sibuk. Ya. Naik air balloon. Dan Tok Abah, maaf ya, Tok Abah belum pernah naik lagi MRT, LRT. Belum pernah. Ya, belum ada peluang lah. Cucu Tok Abah, jom Tok Abah, jom. Kita naik MRT. LRT, light, apa ni? Light apa? Light transit apa? Light Rapid Transit, LRT. Dia buat Tok Abah daripada ni, dia pula nama tempat stesen ke stesen ya. Cucu Tok Abah nama Khalif, dia umur 8 tahun. Dia seronok sangat naik LRT. Tok Abah belum ada pengalaman. Jadi kalau dapat pengalaman benda baru macam ini, seronok tak agak-agak? Seronok. Ya, paling kurang Tok Abah kalau pergi dengan cucu, seronok diri, seronokkan cucu, ya, pengalaman baru. Ini benda baru yang seronok akan menyebabkan kita looking forward dari masa ke masa. Kali terakhir Tok Abah masuk zoo 15-20 tahun kot, 20 tahun lepas kot. Dan cucu-cucu ada ajak pergi ke zoo. So Tok Abah dah 15-20 tahun tak pergi ke zoo. Adalah kot ya. Kali terakhir masuk zoo, mini zoo kat Surabaya. Itu pun dah 10 tahun kot. Ya, pergi. Itu mini zoo. Dia bagi makan monyet, bagi tengok apa nama, buaya diberi makan, harimau ambil makanan sendiri, dipanjatnya. Menarik lah, menarik. Tapi masa kat mini zoo kat Surabaya, Tok Abah baru perasan. Bila pergi ke tempat orang hutan, ke apa nama, chimpanzee, orang hutan lah, kepada beruk besar ya. Bukan monyet. Monyet kecil ni beruk besar ya. Dia kata, para pengunjung mohon cegah diri, hindarkan daripada memberi sigaret kepada penghuni. Tok Abah kata, ni betul ke dia punya statement tu? Tengok rupanya beruk suka isap rokok. Tok Abah pun baca, tengok, beruk suka isap rokok. Jadi rupanya ramai lelaki-lelaki, orang yang isap rokok, rupanya dia ikut pengai beruk. Ya, cuba Google ya, beruk yang YouTube ke video beruk sedang isap rokok. Ya, you akan nampak. Bukan Tok Abah buat lawak bodoh, bukan ya. Rupanya beruk suka isap rokok, dan Tok Abah membuat andaian lah. Orang suka isap rokok ni rupanya ikut pengai beruk. Ya, so tak faham sudahlah ya. Okey, ada kawan-kawan naik apa nama, balloon. Dan Tok Abah minggu lepas ya, sambil-sambil tengok almari penuh, bukan banyak baju sangat pun orang tua, tak buat baju baru pun, raya pun tak buat satu je baju tu sebab ada wedding kan. So Tok Abah tengok banyak baju Tok Abah tu yang dah 5, 6, 7, 10 tahun ya, masih cantik, masih elok, tapi bergantung, tapi tak nampak kebarangkalian untuk dipakai. Apa Tok Abah buat? Tok Abah ambil kemas turun. Yang Tok Abah lipat, ada berapa? 15 baju. 15 apa nama? Penilai baju yang Tok Abah rasa cantik, ya, boleh disedekahkan, boleh dihadiahkan, ya, ataupun dipakai semula, kemudian dikitar semulalah kalau perlu, tapi Tok Abah lipat balik. Lipat, kemas balik tempat yang banyak ada ruang untuk gantung baju baru ke ataupun dan sebagainya.
So rupanya bila kita kemaskan kita punya almari, kita punya wardrobe ya, kita akan rasa seronok, akan rasa bahagia sebab membuat benda baru, ada perubahan. Ya. Sebab yalah, kita orang tua tak apa pakai, adalah dalam baju Melayu ada 10 15 yang bergantung. Yang kita nak pakai mungkin ada 5 lah yang favorite. Ya. Ini basahan kat rumah lah ni, untuk basahan ni adalah 5 6 dan untuk abang tukar-tukar colour tiap hari. Itu untuk semayang, untuk apa ya. Untuk di rumah selesa lah. Ini baju ni pun dah 5 hingga 10 tahun. Ada satu baju hitam tak apa tu, tak apa tengok. Ini apa nama tailor tu. Tak apa pun dah lupa nama tailor tu. Ini tahun 96 saya buat ni. Tak buat baju Melayu hitam. Cantik. 96. Tengok tailor tu, apa nama tailor tu ya. Lupa dah ya. Tahun 97, tak apa 96. Sebab tu kali terakhir tak apa pindah office daripada Serdang ke Bangi tahun 96, dan tak apa buat baju sebelum pindah tahun 96. So sekarang tahun 22. Jadi baju tak apa tu dah 26 tahun umurnya dan masih cantik, masih selesa. Yang paling penting masih muat. Baju Melayu kan besar. Ya, tapi masih cantik. Tak apa pakai masih untuk pakai selesa. Ya, sudah 26 tahun. Ya Allah, orang lelaki-lelaki dia tak ada masalah baju lama. Orang yang tak berapa lelaki sangat yang duduk depan baju, depan almari yang ada 56 helai, 60 helai, 70 helai, 100 helai baju, duduk. Ya Allah, tak ada baju nak pakai. Tak ada baju nak pakai. Ya Allah. Siapa Tomak? Tomak duduk depan almari yang penuh baju, tak ada baju nak pakai. Tak apa yang pakai otak sains, tak faham. Baju depan mata ada beratus, berpuluh-puluh, dia kata tak ada baju. Kita ada 10 helai pun, ya Allah banyaknya baju. Aku rasa aku tak pakai ni banyak ni. Lipat. Baru 10 helai. Ya, ada rasa banyak sangat. Beza tak beza. Itu sebabnya Tok Bah akan buat satu program psikologi di tempat kerja untuk membezakan, memahami wanita dan lelaki, dia punya perbezaan antara gender, dari segi psikologi, dari segi komunikasi, dari segi interaksi, dari segi cara bertindak, berfikir dan berkomunikasi lah. So pada 9 hari bulan Jun, itu dalam kelas. Dalam kelas ya, bukannya webinar. So pagi sampai petang Tok Bah berduet dengan Cikgu Saiful. Cikgu Saiful ni personality yang dikenali di IKIM dan juga TV3 lah. Wanita hari ini cukup popular beliau. Hampir tiap minggu, tiap bulan ya, ada 2-3 kali sebulan kadang-kadang ya. Dia sangat popular di situ. Dan banyak idea-idea, dan dia memang dilatih dalam bidang dia ada latihan dalam executive psychology. Tak apa, ada bidang organizational psychology. Jadi kami berpadu. Itu anak murid saya juga ya. Tapi dia lagi hebatlah, lagi cekapnya. Orang muda kan banyak ilmu yang baru. Okey, so kita akan buat pada 9 Jun ramai juga yang dah mendaftar. Come tu apa ni seminar dalam kelas, dalam sesi. Kita limitkan 40 orang aja. Sebab kita ikut kena SOP kan. Dalam keadaan sekarang, so seronok sangat. Tu excited pada 9 Jun psikologi di tempat kerja. Nota dah siap ya. Kita ada tempat selesa kat Divka, Dewan Inspirasi Fadilah Kamsah. Ada link kat atas tu ya. Come join ya. Dan ramai orang yang dah ada intention nak join ya. Tunggu dia punya LO ke apa ke daripada bos, keizinan ke bos ya, payment dan sebagainya. Adalah sikit ya, insya-Allah. Alright. Apa lagi cara untuk kita melakukan perkara baru yang yang boleh merangsang kita untuk ceria dan bahagia. Dan Tok Abah dah buat dah, kemas almari dah. Dan satu perkara yang Tok Abah cari ya, bahan dan sambil membaca, sambil berinteraksi, sambil mengkaji, rupanya salah satu cara untuk membahagiakan diri kita untuk ceria ialah beri penghargaan kepada orang lain ya, yang mungkin sangat dambakan penghargaan tapi tak dapat penghargaan ya. Ahli keluarga, anak-anak, cucu-cucu ya, budak-budak sekolah, siapa-siapa je kat depan kita ya. Nampak je orang dalam taman perumahan kita sedang jogging, kita pun buka tikap kita, bagus, tahniah ya. Teruskan, bagus tu ya. Ada orang berjalan, dapatkan 10,000 langkah ya, kita puji ya, kita bagi galakkan.
Mereka akan rasa, wow. Ya, jangan, siapa orang tu ni? Oh, Tok Abah, patutlah sibuk apa bagi dorongan kepada orang. Bila kita memberikan motivasi, dorongan, ataupun kata-kata penghargaan pada orang yang sedang berjoging, naik basikal atau berjalan kaki, ya, untuk exercise di sekitar kita punya taman perumahan. You know what happen? Mereka rasa seronok sebab mungkin seumur hidup tak ada orang pun puji mereka berjalan. Ya, Allahumma salli ala Kadang ada anak murid tu abang, umur dia dah 60 lah, dah pencen, yang umur 60 lebih. Tapi anak murid saya lah masa kat UPM dulu. Dia jadi guru. Cikgu, makan angin ke jalan exercise cikgu? Ini dua-dua lah Tok Abah, dua-dua. Makan angin pun dia, makan habuk pun dia, kira habuk pun. Sebelum cucu-cucu saya bangun ni lah saya jalan-jalan ni. Dia punya jalan slow je. Nak kata exercise, tapi cukup walaupun jalan sepelahan. Banyak kesan-kesan positif yang boleh bawa keceriaan dan kesihatan badan. Walk. Walk is one of the best exercise. Swimming is very good. Skipping is good. Tapi itu untuk orang muda yang lebih aktif. Tapi untuk orang lama dan orang muda, berjalan, walking is about the best exercise. Google lah. Carilah. Tabayun lah. Berjalan. So, baik berjalan pantas ke berjalan slow. Yang Tok Abah dulu ingat berjalan pantas ada kesan. Jalan pantas okey, jalan perlahan okey, asalkan berjalan ada kesan positif pada emosi, pada kita punya serotonin. Pada kalau kita exercise ada serotonin yang buat, dan juga endorfin lah, endorfin buat kita ceria. Serotonin pun akan akhirnya membawa kita kepada keceriaan, kebahagiaan, ketenangan, insya-Allah. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wow, ya, buat benda baru dengan berjalan, memberi penghargaan pada orang yang berjalan. Ada seorang sahabat Taubah yang sangat ada tekanan mental yang sangat serius. Yang apa dia buat? Dia delete semua dia punya social media, social apps kat dia punya phone. Jadi kalau dia nak tengok Facebook ke Instagram, Twitter ke, semua kat laptop. Iaitu kat pejabat ataupun kat rumah, ya. So masa berjalan-jalan dia bebas. Dia tak sibuk nak tengok handphone tu untuk untuk panggil atau terima panggilan, emergency dan sebagainya. So dia buat? Orang yang sibuk scroll sana scroll ni 1 jam 2 jam tengok, bukan ada apa-apa manfaat yang direct yang dia dapat. Tapi sebab dah terbiasa, sebab semua orang scroll dia punya Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, ya, tengok TikTok itu ketinanya, memanglah ada manfaat. Tapi yalah, kadang-kadang secara langsung tak ada pun. Banyak buang masa sampai berjam. Takut-takut rezeki pun tak berkat sebab mencuri masa, membuang masa di pejabat dengan tengok benda-benda yang personal, bukan benda-benda yang melibatkan pekerjaan atau terlibat dengan kerjaya. Watch out guys. So ada ramai orang dah sekarang dah diberikan nasihat oleh pakar-pakar psikiatri, pakar-pakar psikologi, delete your social media from your handphone. Ya, delete. Buang apps untuk Twitter, untuk Telegram, untuk awak punya whatever lah, TikTok ke apa ke. Tok Abah masih belum delete sebab Tok Abah nak cari bahan untuk dapat cerita, untuk dapat information, untuk dapat tips. Jadi Tok Abah kena masih buka. Tapi Tok Abah dapat kontrol lah, ya, dapat kontrol. Ya, tak tertinggal handphone pun no problem lah. Tak kalang kabut lah, tak ada. Tak ada, mudah-mudahan tidak ketagihan lah. Tok Abah cek, kalau saya tertinggal handphone, apa rasa? Kalau memang tak boleh hidup tanpa handphone, that means awak sudah ketagihan. Tapi kalau handphone tinggal kat bawah, no problem. Tok Abah pergi ke bawah dengan cucu, handphone tinggal kat atas 1 jam, 2 jam, 3 jam, tak ada hal. Tak kalang kabut, tak frantic lah. Ya, kecuali kalau takut ada hal penting berkaitan dengan kerja, ya, tanggungjawab, ya, dan sebagai appointment, ya, dan sebagainya. Itu yang Tok Abah masih maintain Tok Abah punya social media. Dan Tok Abah memang pagi-pagi rutin tengok je. Dalam katalah 40-50 WhatsApp group yang Tok Abah ada, mungkin Tok Abah akan layan 10 yang memang penting lah. Kawan-kawan sekolah yang dapat informasi, dapatnya keluarga punya personal, ya, dan office. Itu yang Tok Abah layan, tengok kok ada benda penting, jadual-jadual ataupun program baru, orang nak minta proposal baru dan sebagainya. Ya, otherwise Tok Abah
tak adalah, ya, tak ada, tak sibuk lah, ya, dapat kawal diri lah. Bila dapat kawal diri, maka kita tidak akan terbeban, ya, terbeban, ya. Dan Tok Abah dah sebut kan, Tok Abah masuk kelas Piu Salman, kelas fiqah sejak 2 tahun lepas. Musuh tu umur 69. So dah bulan lepas Tok Abah masuk apa? Kelas bahasa Arab. Kelas fiqah hari Selasa malam Rabu. Bahasa Arab hari Rabu malam Khamis, hari Khamis malam Jumaat, 2 malam. Ya, guru Tok Abah ialah Dr. Taufik Ismail. Tapi minggu lepas 2 hari ponting, tapi tengok rakaman, ponting kelas je. Tapi tengok rakaman, belajar dari rakaman. Sebab Tok Abah nak belajar bahasa Arab untuk lebih faham bacaan dalam solat, faham Quran yang kita baca, faham, ya, bila yalah apa ni, berbaca hadis dengan hadisnya kita faham, ya, dapat memahami dia punya isi utama. Jadilah umur pun baru 71, jadi kenalah belajar untuk persiapan untuk masuk kubur. Bukan masuk pejabat, bukan masuk kelas, bukan masuk office, tapi untuk masuk kubur, ya. So Tok Abah sekarang ada 3 malam masuk kelas baru, kelas fiqah, kelas bahasa Arab, kelas bahasa Arab. Banyak lagi kelas lain, tapi Tok Abah tak mampulah. Tapi kalau pergi kat surau, kat masjid terdekat, tiap-tiap malam ada pengajian. Lepas maghrib, lepas isyak, lepas subuh, tiap-tiap hari ada pengajian. Tok Abah tak dapat follow lah, ya. Dari masa ke masa je, ya. Ujung-ujungnya memang dalam keadaan yang ialah begini kan. Sejak PKP ni memang kurang sikit. Jadi Tok Abah kena banyak belajar online. So masuk kelas, ada orang belajar melukis pada umur 60, ya, belajar melukis. Ada orang belajar memasak umur 65, baru belajar masak. Ada orang pencin turun masuk, ambil bidang undang-undang. Kawan Tok Abah ada 2-3 orang. Pencin umur 60 masuk law. Tahun 64 dapat degree dalam bidang undang-undang, then call to the bar. Sampai sekarang masih bertugas sebagai peguam. Start masuk kelas nak jadi peguam umur 61. Macam. So agak-agak seronok tak hidup mereka. Ada kawan Tok Abah ni lawyer yang samalah. Dia tiap minggu hujung minggu mesti berbasikal. Tu kami pesan Ahmad Kamal Yub, ya. Haji Ahmad Kamal Yub baik-baik naik basikal, ya. Ada orang aksiden, ya, pakar pandang dan sebagainya, ya. So be careful. Pakai dia memang cukup lah alat-alatnya semua, dengan headgearnya, dengan uniform dia, dengan pakaiannya. Memang cantik lah kasutnya. Selamatlah insyaAllah. Sebagai apa nama, kata tu persediaan, sebagai pelindungan, ya. Alhamdulillah. So itulah dia. Ramai orang umur 55 baru start naik basikal. Cucu Tok Abah umur 3-4 tahun belajar naik basikal. Ni ada kawan Tok Abah umur 63 baru belajar naik basikal balik. Tok Abah masih ada basikal depan ni, ya, static bicycle depan Tok Abah. Yang Tok Abah dari masa ke masa naik jugalah sambil tengok-tengok Netflix, ya. Tengok Netflix, cerita-cerita tembak-tembak, cerita cowboy, cerita, ya, cerita yang ada action lah. Tok Abah kan suka martial art kan. So sambil tengok tu, sambil berbasikal, ya, kayu basikal statik, bolehlah. Kalau cucu tak kacau. Ini untuk apa? Untuk sentiasa ceria dan bahagia, lakukan benda-benda baru. Masuk kelas, ya, Tok Abah masuk kelas dah. Memasak, Tok Abah tak masuklah kelas masak-memasak bagi calon lain lah, ya. Tok Abah bolehlah masak sikit-sikit. Kelas bahasa Arab Tok Abah masuk, kelas tajwid Tok Abah dah masuk dah banyak kali. So bolehlah baca Quran dengan bertajwid. Dan Tok Abah belajar tajwid selama 2 tahun dengan seorang syekh daripada Mesir. Sebenarnya Tok Abah kalau cakap baca Quran macam orang Mesir. Bila cakap slang Jawa, tapi kalau baca Quran macam orang Mesir. Kau tak percaya sudahlah, ya. Tok Abah teringin nak belajar vokal daripada cikgu-cikgu yang mengajar budak-budak AF. Tapi fikir-fikir balik, dia orang dah offer. Tok Abah kalau nak belajar vokal, just come. Ya, I'm ready to help you. Kata Cikgu Safinas. Alamak, dah lain pergi. Kalau Cikgu Safinas yang mengajar Tok Abah vokal, memang kalahlah Ramli Syarif, ya. Kesian. Tu Tok Abah kata, tak apalah, saya tunggu dululah, ya. Umur pun baru 71, ya, nak belajar vokal, ya. Nak belajar vokal tu untuk apa? Nak menjerit-jerit, untuk memanggil cucu. Nak menyanyi, hidup lah kan. Nak bercakap, iyalah, bagus juga belajar vokal untuk dapat bercakap, supaya keluar-keluar suara datang daripada diaphragm, daripada perut, bukan daripada tekak. Jadi tak sakit tekak walaupun cakap 4, 5, 6, 10 jam. Cuba belajar sikit-sikit lah dulu, ya, tentang vokal, melontar suara. Sebab kita mengajar public speaking kan. Adalah belajar tentang vokal.
Tetapi bukan untuk menyanyi, ya, untuk mengaji bagus, untuk bercakap berjam-jam dengan tak serah, insya-Allah. Anak Tok Abah dia yang belajar Muang Thai, Thai boxing lah, ya. Tok Abah suruh dia buat macam-macam. Sekarang dia tak nak belajar karate, taekwondo, tapi dia belajar MMA, mixed martial arts, dengan adalah coach-coach masing-masing, ya. Dan ada kawan Tok Abah pula, dia nak merangsang supaya dia happy, dia go vegan, ya. Dia jadi vegetarian. Dia makan sayur-sayuran saja untuk seminggu, 2 minggu, sebulan. Memang nampak, ya, dia punya kesan, dia tenang, dia bahagia, ya. Cuba tengok kambing, lembu, kan tenang. Tenang sebab mereka, kambing, lembu ni vegan. Dia vegetarian. Dia tak makan daging, jadi dia tenang. Dan Tok Abah ni semi-vegan. Semi-vegan. Tok Abah ni separa vegan. Pun tenang lah, tenang. Apa maksud separa vegan? Ya, lembu makan rumput, Tok Abah makan lembu. Jadi Tok Abah ni separa vegan. Kambing makan rumput, makan sayur, Tok Abah makan kambing. So, separuh lah. Okey lah tu, dapat juga ketenangan. Gitu, ya. Jadi ada orang dia vegan 100%, Tok Abah semi-vegan. Okey. Dan Tok Abah perasan, ya, anak-anak Tok Abah, ya, yang anak sulung, kadang anak nombor 2, anak nombor 3 pun ikut. Dia hiking dari masa ke masa. Cucu-cucunya, cucu yang besar tu pun hiking. Ada anak saudara pun suka hiking, ya. Mereka akan rasa gembira, ceria. Walaupun pada Tok Abah kata, ya Allah, panjang bukit, banyak gunung, penat-penat, kena pacat, ya Allah, apa bodohnya. Dalam hati lah, dalam hati. Tapi mereka seronok, ya. Pada kita, apa perkara bodohnya, ya. Panjat gunung, ada yang terjatuh, ada yang tersesat, ada yang terhilang, ya. Hiking kan. Tetapi itulah dia. Ini dia hobi, kegembiraan, aktiviti yang boleh merangsang emosi supaya ceria, happy, bahagia. They make life more meaningful. Right? Okay. So, tapi Tok Abah dah tua-tua ni, kita boleh recharge kita dengan buat kerja-kerja sukarelawan. Ada sejarah orang sakit, ada mangsa banjir, masa itu. Masa Tok Abah larat dulu, Tok Abah pergi. Masa tsunami, Tok Abah pergi. Ya, pergi ke Penang, ke Perdana. Tok Abah ziarah, ya, atas permintaan, atas jemputan Tok Abah pergilah. Ya, kami pergi sambil bagi motivasi pada mangsa, tengok situasi keadaan dan mengalami. Tok Abah tidak pergi ke tsunami waktu ke Aceh, tapi pasca Aceh, ya, 10 tahun, 15 tahun kemudian Tok Abah pergi tengok, ya. Walaupun dah berbelas tahun berlaku, tapi bila nampak dia punya kesan-kesan tinggalan dan juga museumnya, terasa ada impact, ya. Hibur kita tengok impak, tapi ramai, ya, orang yang terkesan, ya. Bila bercakap dengan mereka yang jadi mangsa tsunami ni, maka kita akan dapat satu keinsafan, ya, dan kesedaran. So, jom kita buat kerja kesukarelawanan dan khidmat masyarakat, khidmat komuniti, maka kita akan dapat satu semangat, satu keceriaan, ya. Alright. Dan ada orang dia nak happy, dia ajak anak-anaknya kutip sampah kat taman. Kat taman, di tempat di kawasan perumahan ada taman. Kalau kami kat Bangi ni ada taman tasik, ya, yang ramai orang, dan memang ramai juga orang yang sama-sama kutip sampah, ya, masa berjalan, masa exercise, kutip sampah, bersih tempatnya. Itu pun satu perkara yang boleh menyebabkan kita ceria, bahagia dan juga bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia, orang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Okey? So jangan lupa, ya, Tok Abah pesan. So jom datang kepada webinar Tok Abah pada 9 hari bulan 6. Bukan webinar, seminar in class, ya, psikologi di tempat kerja. Seronok, berbaloi dan bermanfaat. Kita akan berinteraksi bagaimana nak mengenal diri, mengenal orang lain, perbezaan laki-laki perempuan, dan memahami psikologi di tempat kerja dalam konteks komunikasi dan interaksi gender, antara laki-laki dan wanita, ya. Gitu. So ini kesannya boleh dibawa ke rumah, dalam masyarakat, ya, untuk anak-anak, untuk anak cucu, untuk orang lain, ya, insya-Allah, ya. 9 hari bulan 6. Dan Tok Abah dah ajak tadi kan, jom masuk ke Telegram Tok Abah untuk waiting list, ya. Telegram apa namanya? Telegram channel webinar Mental Perkasa Tok Abah. Waiting list, ya.
Jadi kalau anda register sekarang, kemudian register awal akan dapat ikut program Tok Abah pada 18 bulan Jun, tentang tips untuk memperkasa kesihatan mental perkasa, 3 jam lah. 3 jam punya tips yang 150 tips bagaimana nak memperkasa, apa tanda-tanda tekanan mental, masalah mental, apa punca, bagaimana nak merangsang kesihatan mental dan sebagainya, apa doa-doa, apa aktiviti, kita akan bincang secara yang sangat praktikal dan magical, dan kalau mendaftar awal ni cuma RM49, so early bird, kalau tidak harganya dah double, gitu. So ada channel, bukan channel, ada link kat atas tu untuk join. Jangan lupa Excel Plus. Oh ya, kata Tok Abah, hari pertama masa kena 6 hari lepas, hari pertama kena COVID-19 memang down, letih macam nak mampu, memang batuk, bila batuk sakit, dada ni, satu badan sakit, lengur-lengur, nak jalan tak mampu, seselema, macam-macam. Anak Tok Abah kata, bah, ambil Codicip Plus, bah. Ni ada vitamin C Plus dengan Codicep. Codicep ni akan dia merangsang sendi-sendi, merangsang kesihatan. Tok Abah makanlah, makan pagi sebiji, petang sebiji dengan tomak, hari kedua masih teruk betul, ya Allah, dengan seselema, batuk, rasa pening kepala, badan ialah letih sangat. Hari ketiga Tok Abah dah boleh happy life. Hari keempat happy life. Hari kelima happy life. Ni hari keenam happy life. Sebab Tok Abah ambil pagi satu, petang satu. Anak Tok Abah kata, Syakir kata, ambil bah Codicip Plus bah, dia akan Abah akan terperanjat. Sendi-sendi tak sakit dah. Masa hari pertama kena, ya Allah, sesat. Tak apa tanya pada orang yang dah kena. Sakit sendi ke? Sakit, lemah lutut, semua lemah. Nak naik tangga letih. Sekarang, insyaAllah lah. Tok Abah naik turun tangga, kaki pun okey. Berjalan, Alhamdulillah. Tok Abah tak perasan lah. Orang umur 71. Kena antara puncanya lah Codicip Plus. Of course lah, kita minum air kelapa dengan garam, dengan asam limau. Itu semua memang kita buat. Kita makanlah apa yang patut, kita ikut apa petua yang telah orang sebut. Dan Tok Abah pun ada ubat COVID-19 ni, yang dicipta oleh sahabat Tok Abah, Dr. Nash. Kita makan. So all tu dan yang penting Codicip Plus ni memang Tok Abah dapat dahsyat lah, tekak dah lega sikit, batuk sikit-sikit ada lah, seselema tak ada, sendi-sendi tak sakit dah, batuk pun tak sakit satu badan, tak ada sakit dada, tak ada. Alhamdulillah. Mungkin asbab I am 71 guys, and not 17 or 27 or 37. So this thing helps. Bila Tok Abah tengok Google apa fungsi Codicip Plus ni, Codicep, Codicip Plus ni, sebab Codicep campur dengan vitamin C Plus, dah lah sedap dan membawa kesihatan. Ada link kat atas tu, untuk mereka nak cuba, terutamanya mereka yang letih-letih, penat nak bertanya, sama ada baru kena COVID ataupun the long COVID, kesan-kesan lama, sampingan, ada orang tu dah kena sebulan, 2 bulan dah, masih lenguh, masih susah menapas, masih cungak-cungak, masih penat naik. So mudah-mudahan dapat membantu. Kalau dia membantu orang umur 71 tahun, it will help you, insyaAllah. InsyaAllah. Dia sama-sama kongsilah, berkongsi maklumat untuk sama-sama sihat. Dan tolong Tok Abah doakan anda semua sihat, sejahtera, happy birthday, happy anniversary, happy working day, happy doing your volunteer work di rumah atau di mana-mana. Teruskan, orang yang bermanfaat, yang paling baik ialah orang yang paling bermanfaat pada orang lain, dan terus jadi aset kepada keluarga, bangsa, agama, dunia selagi anda dan Tok Abah bernyawa. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.